Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, untuk PDPR Bahasa Melayu hari ini, kita akan masuk aspek tata bahasa 5.5.1. Kita lihat dahulu standard kandungan 5.5, memahami dan membina pelbagai ayat. Maksudnya, murid-murid kena tahu dahulu pelbagai jenis ayat. Ini untuk standard kandungan. Kita masuk lebih fokus lagi, 5.5.1, memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikut konteks. Jadi di sini murid hanya perlu memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti. Pola ayat inti sahaja. Apa dia pola ayat inti? Ini yang akan cikgu terangkan hari ini. Jadi, di akhir pembelajaran PDPR, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti ayat inti daripada teks. Itu yang pertama. Kenal pasti dahulu apa dia ayat inti tersebut. Dan yang kedua, membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul. Bina ayat menggunakan pola ayat inti. Baiklah, untuk aktivitinya, kita gunakan buku teks lagi. Murid-murid diminta untuk meneliti dan membaca teks pemahaman pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 47. Baiklah, cikgu akan tunjukkan bahan PDF buku teks muka surat 47. Yang ni muka surat 47. Murid diberikan teks di sini, Bitara Permainan Tradisional. Daripada teks ini, kita lihat aktiviti. Pertama, murid perlu kenal pasti ayat dasar daripada teks. Kemudian, bina ayat berdasarkan pola ayat inti. Yang nombor 2 ni, ini tiada kaitan dengan teks. Yang pertama ni, kenal pasti ayat dasar. Apa dia ayat dasar? Lihat di bahagian bawah ini, di bahagian perkasa ilmu, ada diberikan sedikit nota ayat inti ataupun ayat dasar. Maksudnya di sini ada 4 jenis ayat dasar. Jadi cikgu akan terangkan apa dia ayat inti ataupun apa dia ayat dasar. Baiklah, kita lihat ini. Bahagian-bahagian ayat. Sebelum kita masuk pola ayat inti, kita kena kenal pasti dahulu bahagian-bahagian ayat. Apa dia ayat? Okay. Ayat ialah sekumpulan perkataan yang mempunyai susunan tertentu dan mengandungi maksud yang sempurna. Itu dia ayat. Maksudnya ayat kita mulakan dengan suatu dan diakhiri dengan sesuatu dan ia mempunyai maksud yang sempurna. Maksudnya apa yang terlontar dari perkataan dari mulut kita, ia mempunyai maksud. Itu dia ayat. Baiklah, binaan ayat yang sempurna mesti mengandungi 2 bahagian, iaitu subjek ataupun benda dan juga predikat cerita. Cerita berkaitan benda tersebut. Ini dia, ayat ada subjek dan predikat. Apa dia subjek, apa dia predikat? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Subjek diterangkan. Predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Maksudnya predikat ini dia menerangkan apa yang diterangkan. Dan subjek ini biasanya terletak di bahagian hadapan dan juga predikat terletak di bahagian belakang. Kita lihat contohnya ya. Baiklah, contoh untuk ayat. Ini ayat yang ringkas-ringkas saja ya. Contohnya yang pertama, sekolah itu sekolah Fatimah. Okay. Sekolah itu sekolah Fatimah. Subjeknya ialah sekolah itu. Ini yang diterangkan. Kenapa dengan sekolah itu? Yang bagian predikat menerangkan tentang sekolah itu. Kenapa dengan sekolah itu dia terangkan? Sekolah itu sekolah Fatimah. Yang kedua, Fatimah dari Johor. Fatimah ialah subjek yang diterangkan. Kenapa dengan Fatimah? Dia dari Johor. Iaitu menerangkan. Pelajar-pelajar itu pintar. Subjeknya ialah pelajar-pelajar itu. Kenapa dengan pelajar-pelajar itu pintar? Kemudian yang keempat, Saleh menerima hadiah. Saleh ialah subjek,
Menerima hadiah ialah predikat. Yang kelima, kami bertambah rajin. Yang keenam, suasana di dewan riuh sekali. Jadi maksudnya di sini, ayat ini memang kita akan letak subjek di hadapan dan juga predikat di bahagian belakang. Baik, cikgu berikan contoh yang lain. Okey, kita ambil contoh yang lain ya. Contohnya di sini. Ahmad menaiki bas ke sekolah. Contoh, ini ayat kamu. Ahmad menaiki bas ke sekolah. Macam mana kita mau tentukan mana subjek, mana predikat? Macam yang kalian sudah tahu, subjek di bahagian depan, predikat di bahagian belakang kan? Dan bahagian depan, subjek ialah diterangkan. Kemudian bahagian belakang ataupun predikat menerangkan. Okay, jadi caranya ialah kita lihat dulu, kita kenal pasti apa subjeknya, apa objeknya di sini. Okay, Ahmad menaiki bas ke sekolah. Ahmad, kenapa dan Ahmad? Ahmad, kenapa dan Ahmad? Dia menaiki bas ke sekolah. Jadi seolah-olah Ahmad ni lah yang diterangkan. Dan Ahmad ni menerangkan tentang menaiki basikal ke sekolah ni menerangkan tentang Ahmad. Jadi di sini ialah Ahmad ialah subjek. Okay. Ahmad ialah subjek. Manakala menaiki bas ke sekolah ialah predikat. Mudah sahaja. Ayat ada subjek, ada predikat. Kita masuk semula ke bahagian tadi. Okey, ini yang diterangkan tadi kan. Okey, lihat contoh yang berikut. Pola ayat ni ataupun pola ayat inti ada berapa semua? Pola yang pertama, Ali bin Ahmad, pelajar lelaki. Kalau lihat di sini, FN. Apa dia FN? Okey, FN ialah frasa nama. Murid-murid sudah belajarkan apa dia kata nama, apa dia kata kerja, apa dia kata adjektif dan apa dia kata sendi nama. Okay. Jadi yang ini, pola yang pertama ialah pola FN dengan FN. FN tambah FN. Maksudnya, subjeknya ialah frasa nama, predikatnya juga frasa nama. Di sini kita lihat, pelajar ialah kata nama. Jadi pelajar lelaki ialah frasa nama. Kita lihat yang kedua. Engkau. Engkau ni kan, engkau ialah kata nama kan. Jadi subjeknya ialah frasa nama. Memberi aku dorongan. Memberi ialah kata kerja. Jadi memberi aku dorongan ini ialah frasa kerja. Jadi pola yang kedua ialah frasa nama campur frasa kerja. Ini pola yang kedua. Pola yang ketiga. Pola yang ketiga pula FN tambah FA. Frasa nama, sahabat. Sahabat ni kan orang. Jadi sahabatku ialah kata nama. Jadi bahagian subjeknya sahabatku ialah frasa nama. Pintar sekali. Lihat perkataan pintar yang menerangkan ni. Pintar ialah kata adjektif. Jadi rangkai kata pintar sekali ialah frasa adjektif. Senang saja, lihat sahaja di bahagian predikat yang di bahagian hadapannya. Ia membawa maksud apa? Kata namakah, kata kerja, kata adjektif ataupun kata sendi. Jadi yang ketiga ni pintar ialah kata adjektif, pintar sekali ialah frasa adjektif. Jadi yang ketiga FN tambah FA. Dan yang keempat, FN tambah FS. Frasa nama tambah frasa sendi. Okey, abang ialah frasa nama. Ke kedai buku. Ke ialah kata sendi. Ke, hingga, dari, daripada, semua tu ialah kata sendi. Jadi kalau kamu lihat di sini, di bahagian hadapannya ini kita gunakan kata sendi ke. Jadi ke kedai buku ialah frasa sendi. Jadi maksudnya di sini ada 4 pola ayat. Yang pertama, FN tambah FN. Okay. Yang kedua, FN tambah FK. Yang ketiga, FN tambah FA. Dan yang keempat, FN tambah FS. Apa yang dapat disimpulkan sini? Subjeknya terdiri daripada apa? Terdiri daripada frasa nama.
Predikat sahaja yang berbeza iaitu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Okey, dalam pola 1, frasa nama berfungsi sebagai subjek. Yang pertama ni, frasa nama berfungsi sebagai subjek. Bahagian predikat pula terdiri daripada 4 jenis. Okey, dalam contoh yang diberikan, jenis frasa dapat dikenali melalui perkataan pertama yang berwarna dalam bahagian predikat. Okey, kita lihat satu per satu pola ayat dasar. Pola yang pertama, frasa nama tambah frasa nama. Okey. Ayat-ayat yang dibina dengan pola ini menggunakan frasa nama sebagai subjek dan frasa nama sebagai predikat. Contohnya, ini merupakan 5 contoh frasa nama campur frasa nama. Okay. Yusof Ishak, Presiden pertama Singapura. Presiden ni kan membawa maksud orang, jadi ini ialah kata nama. Jadi Presiden pertama Singapura, frasa nama. Depan ni semuanya berkaitan kata nama ataupun frasa nama. Yang kedua, beliau wartawan. Beliau kata nama, wartawan merujuk kepada orang juga kata nama. Jadi subjeknya frasa nama, predikatnya juga frasa nama. Akhbar beliau utusan Melayu. Kedua-duanya berkaitan frasa nama. Utusan Melayu, akhbar bahasa Melayu. Akhbar, lihat di hadapan ni, akhbar ialah kata nama. Akhbar bahasa Melayu ialah frasa nama. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Singapura. Bahasa ialah kata nama. Jadi bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Singapura ialah frasa nama campur frasa nama. Kita lihat pola yang kedua. Okay, pola yang kedua, frasa nama campur frasa kerja. FN campur FK. Okay, untuk pola 2 ini, ayat-ayat dibina dengan pola ini menggunakan frasa nama sebagai subjek. Bahagian hadapannya, frasa nama, kemudian frasa kerja sebagai predikat. Kita lihat contohnya. Ini. Wartawan kan orang ialah kata nama. Jadi subjeknya wartawan ialah frasa nama. Menulis berita. Lihat bahagian hadapannya ni, menulis. Menulis ialah kata kerja, perbuatan. Jadi menulis berita ialah frasa kerja. Ayah membaca akhbar utusan Melayu. Membaca ialah kata kerja. Jadi rangkai kata membaca akhbar utusan Melayu ialah frasa kerja. Lihat saja di bahagian hadapannya ya. Akhbar utusan Melayu, ini akhbar ialah frasa nama. Dibaca sama juga kata kerja, perbuatan dibaca oleh orang ramai. Yang ni jangan keliru yang anak-anak. Bila kamu lihat di sini, akhbar utusan Melayu dibaca oleh orang ramai. Bila kamu nampak di sini oleh, macam pula oleh ni ialah frasa sendi. Tapi lihat di bahagian hadapannya, yang menerangkan ni, dibaca. Akhbar utusan Melayu, kenapa akhbar utusan Melayu? Dibaca. Kita lihat perkataan dibaca ni. Dibaca ialah kata kerja. Jadi maksudnya dibaca oleh orang ramai, ini ialah frasa kerja. Yusof Ishak menjadi Presiden pertama Singapura. Okay. Kita lihat di depan. Jangan tengok presiden pertama. Kalau presiden memanglah dia kata nama. Tapi kita lihat menjadi. Yang menerangkan ni. Menjadi ialah kata kerja. Jadi kita ambil keseluruhan frasanya. Menjadi presiden pertama Singapura. Ini ialah frasa kerja. Lihat di hadapannya. Yang akhir sekali. Presiden Singapura membaca ikrar. Membaca ialah perbuatan. Jadi membaca ikrar ialah frasa kerja. Kita lihat pola yang ketiga pula ya. Baiklah. Pola ketiga, frasa nama campur frasa adjektif. Ingatkan apa dia frasa adjektif? Berkaitan tentang sifat. Ayat-ayat dibina dengan pola ini menggunakan frasa nama sebagai subjek. Macam biasa di hadapan frasa nama. Kemudian di bahagian belakang predikat frasa adjektif. Kata adjektif ialah kata sifat. Sifat suatu kata nama. Kita lihat contoh. Aidil sangat rajin. Yang ni jangan pula tengok sangat. Sangat ni dia memang cuma penambah sahaja. Rajin.
Rajin ialah sifat. Rajin ialah kata adjektif. Jadi sangat rajin ialah frasa adjektif. Aidil sangat rajin. Guru Aidil wartawan. Okey, wartawan ialah nombor 2 ni. Nombor 2, guru Aidil. Yang ni cuba tengok betul-betul anak-anak. Guru Aidil ialah kata kerja. Wartawan. Wartawan ni kan merujuk kepada orang. Bila orang, wartawan ni ialah sebenarnya ialah kata nama. Jadi nombor 2 ni salah ya anak-anak. Itulah kita kenal pasti betul-betul. Guru Aidil wartawan, ini ialah frasa nama campur frasa nama. Yang ketiga, buku adab Melayu mahal. Mahal ialah sifat. Jadi yang ketiga ni ialah buku ialah kata nama, jadi frasa nama. Buku adab Melayu mahal ialah frasa adjektif. Yang keempat, buku projek Aidil tebal. Tebal ialah sifat bagi buku tersebut. Buku projek Aidil tebal. Kemudian yang kelima, ilustrasi dalam buku projek ini cantik-cantik belaka. Kenapa dengan ilustrasi? Kenapa dengan ilustrasinya? Kenapa dengan ilustrasinya? Cantik. Jadi kita tengok di sini, cantik ialah kata adjektif. Jadi cantik-cantik belaka ialah frasa adjektif dan ilustrasi dalam buku projek ini ialah frasa nama. Kalau dapat ayat yang panjang macam gini, kita cuba buat soalan, pertanyaan. Pertanyaan kepada objek yang terdapat dalam ayat tersebut. Macam sini nombor 5, kalau kita lihat ilustrasi, kita soal, kenapa dengan ilustrasi tersebut? Okey, kenapa ilustrasi? Ilustrasi ini dalam buku kah? Tapi sebenarnya di sini yang mau diterangkan tentang ilustrasi ini ialah berkaitan tentang cantik. Jadi bila kita dapat saja yang menerangkannya berkaitan cantik-cantik belaka, jadi maksudnya cantik-cantik belaka ialah predikat dan juga ilustrasi dalam buku projek ini ialah subjek. Kita lihat yang keempat, yang terakhir sekali ialah frasa nama campur frasa sendi nama. Maksudnya di sini di bahagian hadapan ataupun bahagian subjeknya terdiri daripada frasa nama, manakala di bahagian predikatnya di bahagian belakang terdiri daripada frasa sendi nama. Apa contoh-contoh frasa sendi nama? Ke, dari, daripada, hingga itu merupakan frasa sendi nama. Ini contohnya. Surat itu dari London. Kita lihat dari. Surat itu dari London. Okey, jadi ini merupakan di bahagian hadapan frasa namanya ialah surat itu, bahagian belakang dari London, frasa sendi nama. Buku-buku misteri itu daripada abangku. Okey, buku-buku misteri itu frasa nama. Kemudian daripada ni merupakan kata sendi. Jadi daripada abangku ialah kata sendi ataupun frasa sendi. Juru terbang pelatih ke Dewan Simulasi Kapal Terbang. Juru terbang pelatih merupakan frasa nama. Di hadapannya ke kan, ke Dewan Simulasi Kapal Terbang, ini merupakan frasa sendi nama. Latihan simulasi itu untuk juru terbang pelatih. Ada untuk di sini, maksudnya ini ialah frasa sendi nama. Dan akhir sekali, kawasan segitiga Bermuda di tengah-tengah lautan Atlantik. Di ialah kata sendi, jadi di tengah-tengah lautan Atlantik ialah frasa sendi nama. Okey, maksudnya ada empat jenis pola. Okay. 4 jenis pola, Fn campur Fn, yang kedua Fn campur Fk, yang ketiga Fn campur Fa, dan yang keempat Fn campur Fs. Baiklah, cikgu berikan satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Kita guna nama lain. Okey. Siti bermain bola jaring di padang sekolah. Bila nampak ni, bila kamu nampak ayat Siti bermain bola jaring di sekolah. Oh, ada di. Bila ada di, mungkin juga dia
pola jenis yang keempat sebab dia ni merupakan kata sendi nama. Tapi kita kena tengok betul-betul ayat ini. Siti bermain bola di padang sekolah. Kenal pasti dahulu subjek, kenal pasti dahulu predikat. Kenal pasti mana unsur yang diterang dan mana menerang. Okey. Diterang, Siti bermain. Kenapa dengan Siti? Kenapa dengan Siti ni? Kita kena soal dia. Kenapa dengan Siti? Kenapa dengan Siti? Siti di padang sekolah kah? Apa Siti buat? Di sini dia bagi tahu ataupun dia nyatakan Siti bermain bola jaring di padang sekolah. Siti bermain bola jaring. Kenapa dengan Siti? Siti ni bermain. Apa dia main? Bermain bola jaring. Jadi dapat kita kenal pasti di sini subjeknya ialah Siti, manakala predikatnya ialah bermain bola jaring di padang sekolah. Okey. Siti ialah, kalau lihat di sini, Siti ialah orang kan. Jadi Siti ialah frasa nama. Jadi apa pula subjeknya? Apa pula predikatnya? Predikatnya ni berkaitan tentang apa? Adakah di tadi? Kita lihat di hadapan. Di hadapannya, selepas Siti ni, selepas kita pisahkan subjek dan predikat. Bahagian predikat ini. Bahagian predikat bermula dan bermain kan? Jadi bermain ialah apa? Adakah dia kata nama? Adakah dia kata kerja? Adakah dia kata adjektif ataupun sifat? Ataupun ada dia kata sendi? Okay. Bermain ialah perbuatan. Bila perbuatan ini merujuk kepada kata kerja. Jadi bila kata kerja, bermain bola jaring di padang sekolah ialah frasa kerja. Bukannya ambil yang ni. Okay? Bukannya ambil ini. Ini ialah unsur keterangan. Siti bermain bola jaring. Sebenarnya dia sampai sini saja. Siti bermain bola jaring. Tapi kita campur lagi unsur keterangan di padang sekolah. Kalau kita buang yang ni, okey. Kalau kita buang ini, Siti di padang sekolah. Yang ni barulah. Siti, frasa nama, di padang sekolah, di kita dimulakan dengan di kan untuk bahagian predikat. Di ialah kata sendi. Jadi barulah di sini ialah subjeknya, frasa nama, predikatnya, frasa sendi. Ini barulah FN tambah FS. Jelas anak-anak sekalian? Okay, kita masuk semula ke bahagian latihan tadi. Okey. Kenal pasti ayat dasar daripada teks. Kita lihat di sini ya. Cikgu ambil yang pertama, contoh yang pertama. Permainan tradisional merupakan cerminan seni budaya sesuatu bangsa. Okey, macam mana kita mau kenal pasti? Ayat ni, ayat dasar yang mana satu? Permainan tradisional merupakan cerminan seni budaya sesuatu bangsa. Ambil dahulu ya. Kita masukkan dahulu ke bahagian Microsoft Word ini. Okey, cikgu besarkan dahulu. Permainan tradisional merupakan cerminan seni budaya suatu bangsa. Macam cara cikgu nyatakan tadi, kita cuba soal. Kenapa dengan permainan tradisional? Kenapa? Kenapa permainan tradisional ni? Permainan tradisional merupakan cerminan. Kenapa dengan permainan tradisional ni? Cerminan seni budaya sesuatu bangsa. Okay, jadi kita pisahkan dia di sini. Okay, pisahkan dia di sini. Permainan tradisional merupakan cerminan seni budaya sesuatu bangsa. Jadi permainan tradisional ialah frasa nama. Okey, permainan ni kan permainan tradisional ni kan merupakan kata nama. Jadi permainan tradisional merupakan frasa nama. Okey, kemudian kita lihat di sini merupakan cerminan. Merupakan, ini unsur tambahan, cerminan seni. Cerminan seni. Cerminan ni adakah dia perbuatan? Okey, tidak. Adakah dia merujuk kepada sesuatu perkara berkaitan tentang kata nama? Okey, mungkin juga. Adakah dia perbuatan? Cerminan seni budaya, dia bukan perbuatan. Kemudian adakah dia sifat? Cerminan seni. Adakah dia sifat? Cerminan seni ni. Adakah dia kata adjektif? Adakah dia kata sendi? Kata sendi di ke hingga. Jadi kalau kita lihat di sini, cerminan seni ini berkaitan tentang kata nama. Jadi merupakan cerminan seni budaya sesuatu bangsa ialah
frasa nama. Jadi dapatlah kita kenal pasti untuk yang pertama ini ialah polanya ialah frasa nama campur frasa nama. Okay, itu yang murid-murid kena buat, kena kenal pasti. Kenal pasti ayat dasar daripada teks. Jadi murid-murid kena kenal pasti. Yang pertama ni ayat apa? Pola yang jenis mana satu? Frasa nama, frasa nama, frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif ataupun frasa nama, frasa sendi. Okay, macam biasa, cuba bina soalan dalam ayat tersebut. Cuba kenal pasti unsur diterangkan dan juga menerangkan. Mana yang diterangkan dan mana yang menerangkan. Dari situ, murid-murid dapat kenal pasti mana bahagian subjek, mana bahagian predikat. Dan dapat kenal pasti di bahagian predikatnya adakah dia kata nama, adakah dia kata kerja, adakah dia kata adjektif ataupun adakah dia kata sendi. Okay, kemudian untuk yang kedua ni, cikgu tak minta banyak. Okay, untuk nombor satu tak apa, macam gini. Murid-murid kenal pasti daripada banyak ayat ni, pilih 5 sahaja. Ambil 5 sahaja, cikgu mahu. Ambil 5 ayat dalam ayat sini, dalam Bitara Permainan Tradisional. Kenal pasti ke 5 ayat tersebut, apa polanya. Adakah pola jenis 1, 2, 3 ataupun 4. Kemudian yang kedua, bina ayat berdasarkan pola ayat inti. Ini ayat sendiri. Cikgu mahu murid-murid buat contoh bagi ayat pola FN campur FN. Contoh yang pertama, bina ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, FN campur FK. Apa contoh ayatnya? Yang ketiga, FN campur FE. Apa contoh ayatnya? Apa binaan ayatnya? Ayat sendiri. Dan yang terakhir, ayat sendiri juga untuk FN campur FS. Baiklah. Sekiranya murid-murid ada yang masih lagi tidak faham, bolehlah hubungi cikgu. Okey. Kalau masih tidak faham lagi, boleh hubungi cikgu. Okay, jadi semoga murid-murid dapat mengenal pasti pola ayat yang terdapat dalam teks ini dan dapat membuat latihan dengan baik. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih anak-anak.